Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Hai, berjumpa kita lagi di uh, siaran yang terkini. Baik, hari ini cikgu nak terangkan pasal kertas 1 bahagian C, iaitu ulasan. Kita tengok ya video penerangan ataupun video pengajaran cikgu. Okey, bahagian C tergolong dalam tajuk pemindahan maklumat, yang mana pemindahan maklumat ni terdiri daripada ulasan, ringkasan dan juga rumusan. Baik, kali ini kita belajar ulasan. Okey. Baik, ulasan terdiri daripada rajah gambar foto, carta, peta, graf, poster, iklan dan juga ilustrasi kartun. Baik, kita tengok macam mana contoh soalan ulasan berbentuk rajah dan juga gambar foto. Okey. Baik, ini contoh atau bentuk rajah. Dia bagi rajah. Kemudian ada perkataan-perkataan yang mana perkataan-perkataan ini dikenali sebagai isi tersurat. Sama juga dengan gambar foto, diberikan gambar, 3 gambar, kemudian kehendak soalan itu contoh kesan wandalisme. Ini contoh ya, contoh. Baik, daripada semua ni, daripada isi tersurat, daripada gambar, awak perlu bina ulasan yang lengkap. Baik, seterusnya tengok carta dan peta juga, macam mana rupa carta ni. Macam mana carta ni? Ni rupa carta, ini rupa peta. Carta ni bentuk bulat ya, pi. Carta pi kita panggil. Kemudian peta. Peta ni awak dah biasa jumpa, kalau belajar geografi dah biasa jumpa lah. Baik, kita tengok carta. Carta ni ada perkataan dan juga ada nombor peratus. Itu ialah isi tersurat yang perlu awak ambil. Maka peta ni, dia bagi petunjuk, dia bagi gambar-gambar peta. Tapi dalam bahasa Melayu memang jaranglah, setakat ini jarang ada soalan P3 yang keluar dalam bentuk peta. Walau bagaimanapun anak-anak, kalian perlu belajar. Okey. Baik, tengok graf dan juga poster. Ulasan terdiri daripada graf, poster, macam mana bentuknya. Baik, ini bentuk graf. Okey, bentuk graf ada panjang-panjang macam ni, kemudian ada angka, kemudian ada perkataan, itu juga isi tersurat. Poster, okey, poster dia bagi macam ni ya. Semua ni apa saja perkataan, angka ataupun nombor yang terkandung dalam gambar ke graf ke poster, itu ialah isi tersurat yang wajib awak ambil dan tulis. Baik, seterusnya iklan dan juga ilustrasi kartun. Kita tengok kartun pun ada juga kan dalam ulasan. Baik, kita tengok macam mana kartun ni. Okey, ini iklan. Baik, ini iklannya, contoh iklan. Ada tarikh, ada hari, ada masa dan juga ada tajuk ataupun perkataan-perkataan. Baik, itu iklan. Kemudian kartun, ilustrasi kartun. Ada gambar kartun. Ada gambar kartun, kemudian ada dialog. Semua ni perlu diambil. Dialog inilah isi tersurat. Baik, ulasan yang ditulis perlu mengandungi satu perenggan. Satu perenggan. Hari tu cikgu dah cerita dah kan, mesti ada satu perenggan, yang mana satu perenggan tu mesti ada satu ayat pendahuluan. Satu ayat pendahuluan ni bermaksud satu titik. Satu titik bermaksud satu ayat. Kemudian mesti ada 3 isi tersurat ditambah dengan 3 isi tersirat. Kemudian ada satu ayat penutup, yang mana ayat penutup ni mengandungi 2 unsur, iaitu cadangan dan juga harapan. Nanti cikgu akan terangkan macam mana nak bina ayat cadangan, macam mana nak bina ayat harapan. Baik, ulasan perlu ditulis sebanyak 80 hingga 100 patah perkataan. Jangan kurang daripada 80 dan jangan lebih daripada 100 patah perkataan. Okey, teknik menulis ulasan. Ulasan pun dia ada teknik juga, dia ada formula juga, bukan matematik saja ada formula, tapi ulasan pun mesti ada teknik dia. Baik, kita ulas balik semula. Ulasan mesti ada isi tersurat dan mesti ada isi tersirat. Ada berapa isi tersurat? 3 ya. Isi tersurat mesti ditulis 3 isi tersurat dan isi tersirat pun mesti ditulis 3 isi tersirat.
Macam mana nak bina isi tersirat ni? Okey, isi tersirat ialah ayat huraian yang perlu awak fikir sendiri tetapi berdasarkan ataupun berkaitan dengan isi tersurat. Nak jelaskan lagi macam mana nak bina isi tersirat, kita tengok formula dia, teknik dia. Suka cikgu ingatkan, mesti awak seharusnya guna kata tanya. Guna kata tanya. Okey. Kata tanya yang pertama, mengapa. Awak boleh guna mengapa ataupun kenapa. Biasanya perkataan atau kata tanya mengapa dan kenapa ni, biasanya dia minta jawapan yang berbentuk tujuan ataupun sebab. Nanti cikgu ajar macam mana nak guna kata tanya mengapa dalam ulasan ni. Baik, seterusnya okey, bagaimana ataupun cara, langkah lah kan. Bagaimana cara nak buat sesuatu. Kemudian perkataan apa lagi? Okey, kata tanya apa. Apa yang perlu dibuat berdasarkan benda itu. Okey, apa. Dan seterusnya ialah kesan. Antara 4 kata tanya ni, mengapa, bagaimana, apa, kesan, awak boleh pilih sama ada 2 ataupun 3 kata tanya tersebut. Sebab apa? Sebab kita ada 3 isi tersurat kan. Jadi awak guna 3 lah. Pilih mana-mana 3. Okay. Seterusnya lagi. Okay, ini contoh menulis ulasan. Baik, biasanya dalam soalan dia dah nyatakan dah bentuk. Sama ada poster ataupun gambar foto ataupun iklan ataupun graf dan sebagainya. Lihat poster di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam poster tersebut, tulis ulasan panjang antara 80 hingga 100 patah perkataan. Baik anak-anak, apabila kalian jumpa soalan ulasan, pertama sekalinya awak kena garis. Dia bentuk apa? Okay, bentuk poster. Garis ataupun bulatkan bentuk poster. Kemudian, sekiranya soalan tu ada kehendak soalan, garis kehendak soalan tersebut. Dan juga arahan soalan. Okay, 80 hingga 100 patah perkataan ini kita panggil sebagai arahan soalan. Awak kena ikut arahan dia. Kalau kehendak soalan, okay, dalam, baik, tengok sini, fahamkan betul-betul. Dalam soalan ini dia tidak ada kehendak soalan. Apa kehendak soalan tu? Contoh macam ni. Lihat poster di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam poster tersebut, tulis ulasan lengkap tentang langkah-langkah mencegah menghapuskan denggi. Itu ulasan. Itu kehendak soalan. Tulis ulasan anda tentang langkah-langkah untuk menghapuskan denggi. Itu kehendak soalan. Tapi dalam soalan ini dia tak ada kehendak soalan. Walau bagaimanapun awak boleh cari kehendak soalannya berdasarkan poster ni. Dalam poster ni dah ada dah perkataan-perkataan yang boleh digunakan sebagai isi tersurat, pendahuluan. Itu maksudnya itu bergantung pada kecekapan awak sendiri. Okay? Baik, kita tengok seterusnya. Faham setakat ni ya? Kalau tak faham boleh tanya. Dan seterusnya. Ini rangka. Apabila awak dah tengok soalan, dah nampak poster, dah nampak gambar, dah nampak iklan, dah nampak sebagainya, awak kena bina rangka ulasan. Suka sangat cikgu ingatkan, seboleh-bolehnya bagi murid-murid yang masih di tahap permulaan untuk belajar bina ulasan, awak digalakkan membuat rangka ulasan. Kalau awak tak buat rangka, apa jadi? Awak rembat je tulis. Jadi kemungkinan besar isi tersurat awak tergantung, kemungkinan besar awak tidak ada isi tersirat. Okey. Isi tersurat tergantung, isi tersirat tidak ada. Sebab tu kena buat rangka. Okey, rangka macam inilah. Pendahuluan, tengok pendahuluan. Cikgu dah terangkan dari awal-awal tadi, pendahuluan tu mesti satu ayat. Satu ayat bermaksud ada berapa titik? Ya betul, 1 titik. Okey, jom hapuskan Aedes. Ini dah slogan. Jom hapuskan Aedes ini ialah slogan. Merupakan kempen yang dijalankan oleh kerajaan untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya nyamuk Aedes. Jom hapuskan Aedes ni, slogan ni yang awak ambil daripada poster. Merupakan kempen, ayat merupakan kempen yang dijalankan oleh ni. Inilah ayat yang keluar daripada fikiran awak sendiri. Nak tengok ada tak perkataan jom hapuskan Aedes? Kita tengok semula poster tersebut. Tengok ada tak jom hapuskan? Ada kan jom hapuskan Aedes. Kita tukar sikit warna pen. Okey, ada jom hapuskan Aedes kat sini. Jom hapuskan Aedes ni. Jadi dia ambil di sini sebagai slogan untuk bina
pendahuluan. Jom hapuskan edit. Maksudnya bila awak dah boleh guna slogan, boleh guna perkataan ni, awak dah boleh membina isi tersurat. Okey. Kemudian kita tengok semula pendahuluan. Ni. Jom hapuskan edis. Ada kat situ. Merupakan kempen yang dijalankan oleh kerajaan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya nyamuk edis. Ini ialah ayat yang awak hurai sendiri. Baik, jelasan setakat ni kena ada satu ayat. Okey, seterusnya kita pergi pada isi tersurat. Kat mana ambil isi tersurat ni? Isi tersurat ni perlu diambil daripada poster. Itu isi yang terdapat dalam poster. Baik, kita tengok isi tersurat yang pertama. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan ialah menghapuskan tempat pembiakan edis. Ada tak isi ataupun perkataan yang terdapat dalam poster tu? Baik, nak tahu ada ke tak ada, kita tengok ada tak menghapuskan tempat pembiakan edis. Kita tengok menghapuskan tempat pembiakan ni. Menghapuskan tempat pembiakan edis. Okey. Apabila awak dah jumpa isi tersurat ni, awak tulis nombor 1. Okey. Sebab apa kena tulis nombor? Supaya awak tidak tertinggal mana-mana isi tersurat. Hapus tempat pembiakan edis. Ini ialah isi. Kemudian bila nak urai, awak gunalah ayat awak sendiri. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan ialah menghapuskan tempat pembiakan edis. Ada kan? Langkah pencegahan. Kenapa langkah pencegahan? Sebab soalan tu minta langkah kan? Mulakanlah ayat langkah pencegahan. Baik, suka cikgu ingatkan, apabila kehendak soalan itu minta langkah, perkataan yang perlu ada ialah perlu. Perkataan yang harus ada, perlu. Perlu, harus, wajah, hendaklah, digalakkan, mestilah. Itu langkah. Sebab apa? Sebab kita nak mengajar orang buat sesuatu. Jadi kita guna perkataan itulah perlu, harus, wajar dan sebagainya. Baik, kemudian isi tersirat. Apabila dah siap isi tersurat, awak kena bina isi tersirat. Macam mana bina isi tersirat? Okey, inilah pentingnya kata tanya. Bagaimana untuk hapuskan? Kata tanya ni perlu ke awak tulis dalam isi tersirat? Tidak perlu. Perkataan bagaimana untuk hapuskan ni, awak kena tanya diri awak sendiri. Tanya dalam hati awak, tanya dalam fikiran awak, tanya dalam minda awak, tanya dalam otak awak. Bagaimana untuk hapuskan? Untuk hapuskan apa? Untuk hapuskan tempat pembiakan edis. Kan sekarang ni awak bincangkan langkah mencegah edis. Kan? Langkah mencegah denggi, menghapuskan edis. Jadi, bila dah ada isi tersurat menghapuskan tempat pembiakan edis, awak pun nak buat isi tersirat yang pertama tadi, awak tanya diri awak, tanya dalam hati awak, bagaimana untuk hapuskan tempat pembiakan edis. Dari apabila awak dah jumpa soalan bagaimana untuk hapuskan ni, barulah awak bina jawapan tu, yang mana jawapan itu awak kena tulis dalam isi tersirat, sebagai isi tersirat. Okey, bagaimana untuk hapuskan tempat pembiakan edis? Jawapannya, memasukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Faham ke tak? Maksudnya awak kena guna kata tanya ni. Kata tanya bagaimana, mengapa, apa kesan tu awak kena guna. Supaya apabila awak guna, awak dapat membina ayat isi tersirat. Jelas setakat ni? Okey, jelas. Kita terus pada isi tersurat yang kedua. Pada setiap hujung minggu, kita digalakkan memeriksa persekitaran rumah. Perkataan digalakkan tu menggambarkan langkah. Memeriksa persekitaran rumah. Baik, kita tengok semula ada tak perkataan memeriksa persekitaran rumah. Memeriksa, okey ni. Pada setiap hujung minggu, periksa rumah. Dah jumpa, awak tulis nombor 2. Sebenarnya mana-mana isi awak nak letak yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3, tak ada masalah. Janji awak guna semua yang ada di dalam poster. Pada setiap hujung minggu, periksa rumah. Macam mana nak bina ayatnya? Kita tengok semula. Okay. Pada setiap hujung minggu, kita digalakkan memeriksa persekitaran rumah. Ada kan isi tersurat tu? Memeriksa persekitaran rumah. Baik, apabila awak dah bina isi tersurat, awak pun kena bina isi tersirat. Jadi awak pun gunalah kata tanya mengapa. Tadi ada guna bagaimana, awak guna pula mengapa. Mengapa perlu diperiksa persekitaran rumah? Tanya dalam hati awak, mengapa perlu diperiksa persekitaran rumah? Mengapa perlu diperiksa persekitaran rumah? Tanya diri awak. Kenapa? Mengapa? Okay, bila awak dah tanya diri awak, automatik awak jumpa jawapannya.
Kenapa kena periksa? Tujuannya supaya kawasan persekitaran rumah bebas daripada tempat pembiakan Aedes. Itu jawapannya. Jawapan daripada mengapa perlu diperiksa. Jawapannya supaya kawasan persekitaran rumah bebas daripada tempat pembiakan Aedes. Titik. Habis je satu isi tahu titik. Okey. Kemudian kalau awak boleh menggunakan peribahasa, awak gunalah peribahasa. Bab kata pepatah mencegah lebih baik dari mengubati. Peribahasa ni, apabila awak ada sekurang-kurangnya satu peribahasa, ulasan awak sudah mencapai tahap baik. Okey, tahap baik. Dan kemungkinan boleh mencapai tahap cemerlang. Okey, boleh setakat ni. Bagus, boleh. Kalau tak faham ya anak-anak, tolong tanya. Cikgu tak marah pun awak tanya. Yang cikgu marahnya awak pura-pura faham. Lepas tu awak tak nak tanya. Lepas tu bila buat latihan terkiah-kiah, terkebih-kebih, tak boleh nak buat. Kena tanya. Segera nak tanya dalam grup WhatsApp tu, tanyalah personal. Boleh WhatsApp cikgu tanya. Okay. Baik, kita tengok pula isi tersurat yang ketiga. Kita perlu menyertai aktiviti gotong royong dan kempen-kempen kesedaran di kawasan tempat tinggal. Baik, kita tengok ada ke tak ada dalam poster tersebut gotong royong dan kempen. Okay. Sertailah kempen-kempen yang ada sini kan. Sertai kempen-kempen kawasan anda. Sertailah gotong royong di kawasan anda. Cari serta musnahkan bekas Aedes sembilan. Okey. Baik. Ini pun isi juga tahu. Jika demam dapat rawatan segera, itu isi langkah juga tu. Tak ada masalah. Awak boleh ambil mana saja. Tapi sini kita ambil. Okey, kita gabungkan menjadi isi yang ketiga. Dalam ulasan, awak kena bina 3 isi tersurat. Ya, 3 isi tersurat. Walaupun dalam ulasan tu ada 4 ke 5 isi ke, awak cuma kena tulis 3 je. Sebab kalau awak tulis semua 4 ataupun 5, awak dah akan berlebihan bilangan patah perkataan. Dah akan jadi karangan panjang pula. Ya. Baik, isi yang ketiga. Kita tengok macam mana orang. Ni. Kita perlu. Mesti ada. Kita perlu menyertai aktiviti gotong royong dan kempen-kempen kesedaran di kawasan tempat tinggal. Mesti biasakan guna subjek. Kita perlu, kita harus, kita digalakkan menyertai aktiviti gotong royong dan kempen-kempen kesedaran di kawasan tempat tinggal. Baik. Bila dah jumpa isi tersurat yang ketiga, awak pun bina lagi semula. Sekali lagi dalam hati awak, apa tujuan kempen? Apa tujuan gotong royong? Tanyalah hati awak, tanyalah fikiran awak, tanyalah minda awak. Okay, apa tujuan kempen? Apa tujuan gotong royong? Jawapannya apa? Jawapannya melalui kempen hapuskan denggi. Dia guna lagi slogan sebab ada dalam poster kan slogan tu. Melalui kempen hapuskan denggi dapat menarik minat masyarakat untuk memastikan kawasan kediaman bebas dari nyamuk Aedes. Okay. Jelas setakat ni? Okay, jelas. Cikgu harap sangat-sangat anak murid jelas, faham dan boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat. Baik, apabila dah siap pendahuluan, dah siap isi tersurat, dah siap isi tersirat, kita tengok pula penutup. Cikgu dah terangkan dah awal-awal tadi, penutup mesti ada satu ayat. Apa maksud satu ayat? Bermaksud ada satu titik. Yang mana penutupnya mesti ada 2 unsur, iaitu satu ayat cadangan dan satu ayat harapan. Okey, ayat cadangan dan juga ayat harapan. Kita tengok macam mana ayat cadangan. Kesimpulannya, semua pihak harus perlu wajah dan label. Ada 4 perkataan di sini yang cikgu beri pilihan pada awak. Jadi kalian boleh pilih mana-mana perkataan yang hendak digunakan. Okay. Kesimpulannya semua pihak, katakan cikgu nak guna harus. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama bagai au dengan tebing untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Seboleh-bolehnya anak-anak, tolong hafal 5 perkataan wajib ni. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama. Ada 5 perkataan yang wajib awak hafal. Okey, bagi au dengan tebing ni terpulang. Ini peribahasa terpulang. Awak nak masukkan ke boleh, tak nak masukkan pun boleh. Kemudian satu lagi yang wajib ada ialah untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Untuk menghapuskan nyamuk Aedes ini bergantung pada kehendak soalan. Kalau soalan tu cerita pasal kemalangan jalan raya, untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Kalau soalan tu bincang tentang gejala melepak, untuk mengatasi gejala melepak. Okey, faham setakat ni? Tapi yang wajib yang perlu ada ialah kesimpulannya semua pihak. Semua pihak ni merangkumi masyarakat, kerajaan, media massa. Okey, itu semua pihak. Jadi kita nak mudahkan dia, kita guna perkataan semua pihak. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama untuk menghapuskan nyamuk Aedes.
Okey, peribahasanya pilihan. Nak masukkan boleh, tak nak masukkan boleh. Ini ayat cadangan. Ada perkataan harus, perlu, wajah, hendaklah. Itu ayat cadangan. Apabila dah selesai ayat cadangan, awak tulis pula ayat harapan. Ayat harapan ni dia ada dua perkataan pilihan sahaja, iaitu agar dengan supaya. Awak pilih mana-mana yang awak suka. Agar masyarakat hidup sihat sejahtera. Supaya masyarakat hidup sihat sejahtera. Masyarakat hidup sihat sejahtera ni itu yang awak fikir sendiri. Okey. Baik. Seandainya anak-anak cikgu tak mampu nak bina ayat harapan, memadailah awak tulis ayat cadangan. Cuma tak berapa cantik lah bahasa penutup tu. Okey. Katakan awak buat macam ni. Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Titik. Okey, dah cukup, dah memadai. Cuma masih kata bahasa tu kurang matang. Dia akan lebih bahasa penutup tu menjadi lebih matang apabila awak ada ayat harapan. Kesimpulannya, semua pihak harus bersama bagi alang tebing untuk menghapuskan nyamuk Aedes supaya masyarakat hidup sihat sejahtera. Okey, jelas setakat ni? Okey, jelas. Kita tengok pula macam mana nak bina ulasan lengkap. Baik, ini contoh jawapan ulasan lengkap. Cikgu dah kata dah, ulasan lengkap mesti satu perenggan. Satu perenggan tu bermaksud dia ada jarak macam ni. Nak tahu berapa inci? Guna 8 baris. 1 inci ke, ataupun letak 2 jari awak tu ke. Letak 2 jari, ukur kat situ, dapatlah jarak perenggan. Baik, jom hapuskan Aedes. Tadi awak dah siap dah rangka ulasan. Jadi awak bina, awak masukkan semula isi-isi yang awak buat tu dalam perenggan lengkap. Jom hapuskan Aedes merupakan kempen untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya nyamuk Aedes. Okay, titik. 1 titik. Okey, tanda baca sama ada noktah ataupun tanda koma tu wajib. Okay, wajib. Kalau tak ada, kita tolak setengah markah. Okey, tak ada koma, kita tolak setengah markah. Tak ada titik, kita tolak setengah markah. Salah ejaan pun kita tolak setengah markah. Baik. Ini pendahuluan. Ini pendahuluan. Kemudian sambung terus. Isi satu sama terus. Guna penanda wacana antara. Dalam bahasa Melayu wajib guna penanda wacana. Baik. Nak masukkan isi satu, guna antara. Antara langkah pencegahannya ialah menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Okay, ini ialah isi tersurat. Yang mana cikgu kurungkan ni, ini ialah isi tersurat. Okey. Yang cikgu kurungkan tu isi tersurat. Baik. Apabila habis je isi tersurat, terus masukkan isi tersirat yang awak cari tadi. Misalnya, kita tambahlah perkataan misalnya. Tadi kan tak ada misalnya kan? Jadi awak pun tambahlah misalnya. Misalnya ni bermaksud sebagai contoh. Okey, misalnya dengan memasukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Titik. Habis je isi titik. Habis saja isi titik. Tak payah nak langkau. Okay. Baik, yang mana cikgu garis ni, ini ialah isi tersirat. SI, isi tersirat. Yang cikgu kurungkan isi tersurat, itu isi yang ada dalam poster. Yang mana cikgu gariskan inilah isi tersirat, yang mana ayatnya awak bina sendiri berdasarkan kata tanya berkaitan dengan isi tersurat. Kemudian, kemudian nak masukkan isi kedua, guna lagi penanda wacana. Selain itu, selepas saja penanda wacana mesti ada tanda bacaan koma. Selain itu, pada setiap hujung minggu kita digalakkan memeriksa persekitaran rumah. Yang cikgu kurungkan ni ialah isi tersurat lagi. Habis isi tersurat, masukkan terus isi tersirat. Tujuannya supaya kawasan persekitaran rumah bebas daripada tempat pembiakan Aedes. Yang cikgu kurungkan ini ialah isi tersurat 2. Yang cikgu gariskan ini ialah isi tersirat 2. Nak lagi rasa cemerlang, hebat ulasan awak, masukkanlah peribahasa bab kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengubati. Ada satu peribahasa pun sudah memadai. Baik, suka cikgu ingatkan anak-anak murid cikgu. Peribahasa ni dikira satu patah perkataan ya. Mencegah lebih baik dari mengubati dikira patah perkataan. Okey. Bab kata pepatah. Bab kata pepatah ni 3 perkataan. Mencegah lebih baik dari mengubati ialah satu perkataan. Jadi di sini bermaksud ada 1, 2, 3, 4 patah perkataan.
Jelas setakat ni ya? Okey, jelas. Kita teruskan. Baik, guna penanda wacana seterusnya untuk masukkan isi ketiga. Seterusnya, koma jangan lupa. Siapa yang tak buat koma, siapa tak buat titik, cikgu bagi hadiah. Hadiah apa? Kita jentik dekat jari dia. Sebab apa? Sayang sangat, takut sangat nak guna tanda baca tu. Baik, seterusnya, kita juga perlu menyertai aktiviti gotong royong dan kempen-kempen kesedaran di kawasan tempat tinggal masing-masing. Okay, ini isi tersurat yang ketiga. Okay, isi tersurat ketiga. Kemudian terus masuk ke isi tersirat melalui kempen hapuskan denggi. Okay, hapuskan denggi dapat menarik minat masyarakat untuk memastikan kawasan kediaman bebas dari nyamuk Aedes dan denggi. Okay. Hapuskan denggi tu dia ada dalam poster. Maksudnya awak boleh guna sebagai slogan. Ada slogan, ada peribahasa, tanda baca yang cukup lengkap, tak ada kesalahan ejaan. Okey, awak dah menepati ulasan yang baik. Ada 3 isi tersurat dan ada 3 isi tersirat. Kemudian buat pula, dah habis semua ni, awak bina pendahuluan penutup, bina penutup menggunakan kata kesimpulannya. Tolong anak-anak jangan guna perkataan akhirnya. Anak-anak murid cikgu yang sebelum ni, tahun lepas yang zaman-zaman dia suka sangat guna perkataan akhirnya. Akhirnya tu itu masih lagi merujuk pada isi, maksudnya isi yang tak akhir. Okay? Kalau kesimpulannya, penanda wacana dia ialah kesimpulannya. Okay? Kesimpulannya itu koma. Semua pihak harus bekerjasama bagi AU dengan tebing untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Okay, yang cikgu kurungkan ni, semua pihak harus bekerjasama bagi AU dengan tebing untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Ini ialah ayat cadangan. Ayat cadangan, isi ayat cadangan. Agar masyarakat hidup sihat sejahtera, itu ialah ayat harapan. Okey, ayat harapan. Ada ayat cadangan, ada ayat harapan. Baik. Okey, apabila awak dah siap tulis ulasan lengkap, awak dah berpuas hati, awak pun kena kira, ulasan kena kira satu perkataan. Baik, bila kira-kira dah jadi 98 patah perkataan, tak ada kesalahan ejaan, tak ada kesalahan tanda baca, ayat awak lengkap, cantik, tidak tergantung, ada sekurang-kurangnya 1 peribahasa, kesimpulan ada 2 unsur, awak sudah layak untuk mendapat ulasan cemerlang 15 markah. Ulasan cemerlang markah dia 13 hingga 15 kalau cemerlang 13 hingga 15. Baik, ada soalan setakat ni? Okay, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Sila bertanya pada cikgu. Okey, seterusnya. Kita tengok slide seterusnya. Okey, kosakata menarik. Kosakata ni bermaksud perkataan. Perkataan apa yang awak nak gunakan untuk pendahuluan? Okey, awak boleh guna kini. Kini itu maksudnya sekarang. Marcapada, pada masa kini maksudnya. Dasawarsa maksudnya pada abad ini. Mutakhir ini, akhir-akhir ini. Paling mudah awak hafal lah salah satu perkataan ni awak hafal. Okay, awak hafal. Paling mudah kini lah, kini. Okay. Tapi anak murid cikgu yang tahun-tahun sebelum ni mereka suka buat marcapada ataupun dasawarsa. Sebab apa? Sebab nampak macam wah, canggih kan. Sebab ini ialah kosakata menarik. Kita atau lebih dikenali dalam perkataan bombastik. Bombastik. Kini. Baik. Ada anak murid cikgu pernah bertanya, cikgu, boleh tak kalau dalam pendahuluan tu saya tak nak guna kini macam pada, boleh tak cikgu saya nak guna macam ni ayat dia? Poster di atas menunjukkan langkah-langkah untuk mencegah nyamuk Aedes. Boleh tak cikgu ayat saya macam tu? Okey, jawapan saya ialah boleh, tak ada masalah, boleh. Cumanya bahasa awak dianggap kurang menarik, kurang matang, kurang menarik dan kurang matang. Kalau nampak ulasan yang cemerlang, peringkat cemerlang 14-15 tu, minta maaf cikgu cakap awal-awal, minta maaf awak tak layak kalau awak guna perkataan poster di atas menunjukkan, tak layak. Jadi seeloknya awak biasakan diri menulis pendahuluan sama ada guna perkataan 4 perkataan ni ataupun awak masukkan slogan macam tadi. Kalau guna slogan, katakan dalam poster dia ada slogan, masukkan slogan tu, boleh juga, tak ada masalah. Baik, kemudian penutup. Okay, penutup awak boleh ada perkataan kesimpulannya, konklusinya, tuntasnya, intihannya. Keempat-empat ni awak boleh guna, maksudnya sama, iaitu penutup kesimpulannya. Kalau tadi kita guna kesimpulannya,
Okey. Lain kali awak boleh guna konklusinya. Konklusinya ni anak-anak diambil daripada kata pinjam bahasa Inggeris iaitu conclusionnya. Tuntasnya diambil dari pinjaman bahasa Indonesia. Intihannya diambil daripada kata pinjaman bahasa Arab. Maksudnya sama, iaitu penutup. Dia boleh guna pelbagaikan. Cikgu memang galakkan anak-anak murid cikgu pelbagaikan kata penutup, kesimpulan. Jadi apabila mereka dah biasa, mereka tak guna dah kesimpulan. Sebab apa? Kesimpulan ni dah terlalu biasa sangat. Mereka akan suka guna perkataan konklusinya, tuntasnya, intihannya. Macam tu. Okay? Baik, setakat ni ada sebarang persoalan anak-anak? Faham semua? Jelas? Okay, kalau tak faham, tak jelas, masih blur, masih kurang jelas, boleh tanya cikgu ya. Sekarang nak tanya dalam grup, tanya personal, tak ada masalah. Okey, kalau tak ada persoalan, dah faham semua, kita tengok slide seterusnya. Ini slide seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, anak murid cikgu. Cikgu yakin dan cikgu percaya kalian sudah faham dengan penerangan cikgu. Kalau tak faham, macam biasa tanya. Nanti apabila kita buat soalan latihan, barulah awak semua akan jelas sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak dengan penerangan cikgu. Baik, kita jumpa lagi pada masa lain untuk tajuk yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.